orang tak amanah hijab. Dia kata, Ustaz, rugi Ustaz, rugi. Saya tanya Datuk Yusof Aslam, rugi? Dia kata, Ustaz, bukan rugi, tak balik modal. Macam mana tak balik modal? Kita buat filem tu 8 juta, dapat 8 juta cukup dia kata. Adalah lebihan dalam 2 juta. Mana untung lah tu. Cuma bagi mereka ni tak banyak lah, sikit je. Sebab dia orang ni biasa kalau buat filem 10 juta untung atas angin. Untung tu 8 tahun pula buat filem pula. Mana duit banyak. Masa dia buat filem Munafik ni, semua kawan-kawan lari, tak ada orang nak ikut. Dia kata apa? Saya dia alone, seorang-seorang. Bayangkan nak buat cerita ni, cerita tak masuk akal. Pertama, berubat ikut cara Islam, pakai ayat Quran, tak ada menderem, tak ada pakai bomo, ya, bomo Malaysia, bomo Melayu, semua tak ada. Semua ni pakai ayat Quran. Bahkan yang kalau banyak juga ayat-ayat Quran yang apa ni, doa-doa yang ada yang digunakan oleh Darul Syifa, walaupun dia bukan ahli Darul Syifa. So mana dia nak bagi tahu kan, benda-benda yang berkaitan mistik ni ubatnya adalah ayat Quran. Buat pula banyak digunakan title ustaz. Dia guna title Ustaz Adam. Jadi dia tengok kosong, dia kata, kawan-kawan kata, ini kerja gila. Lepas tu hantu pula pakai tudung. Karut. Bila macam ni semua kawan-kawan lari. Tuan-tuan, tengok, masa dia buat yang pertama tu, yang dia kena tipu, yang dia kena tu, dia kata dia rasa ego, sombong. Dia kata, ya Allah, menangis kan? Dengar aku cakap menangis. Sebab dia rasa sombong. Dia kata, aku boleh, ni akan pecah rekod ni, cerita paling sedap, dia kata. Tiba-tiba Allah tarik tuan-tuan. Tak untung banyak, tak ada mana bagi mereka, tak ada untung langsung. Dia kata masa ketika itu dia marah pada Allah Ta'ala. Dia seorang, dia alone. Dia kata, kenapa aku tak ambil orang lain? Dia macam marah, meratak diri dia sendiri. Dia sombong, dia tak sembahyang, tak jaga itu, tak jaga ini. Lepas tu lepas dia marah Tuhan tu, lepas tu barulah dia muhasabah. Dia macam terdetik kepala dia. Tengok, hidayah Allah bagi. Kadang-kadang dengan dia bercakap seorang tu, hidayah turun. Allah bagi hidayah pada dia. Allah kan, dia terbuka, dia kata, kenapa aku perlu marah Tuhan? Aku patut muhasabah diri. Aku buat tak apa yang Allah suruh? Sembahyang, tak sembahyang. Dia kata dia tak buat benda tu. Kadang-kadang sampai lupa langsung. Sombongnya dengan Allah Ta'ala. Kadang-kadang sombong pula dengan manusia. Orang nak marah kat dia, orang pun pecah filem ataupun pecah rahsia dia. Macam-macam, dia rasa macam sombong yang teramat. Tuan-tuan dan puan, bila dia muhasabah, dia mula dekat dengan Allah Ta'ala. Betul lah, bapak dia pernah saya jumpa bapak dia kata, bagus juga Ustaz, biar jadi macam tu. Sebagai pengajaran pada orang muda. Kadang-kadang zakat dia tak nampak, dia tak terfikir nak bayar zakat, dia tak fikir itu, tak fikir semayang. Sekarang bagus, Allah dah bagi ajar sama dia. Jadi sekarang ini tuan-tuan, bila dia mula dekat, dia pergi umrah, dia mula dekat dengan Tuhan, dia kahwin pula, isteri dia pula dapatkan tudung, berhenti dia bila lakonan. Kemudian sekarang ni dia pun fikir, kata, kenapa aku ni mempunyai sifat munafik dia. Banyak sifat-sifat yang tak elok. Maka dia buatlah satu cerita, dia kaitkan dengan hantu. Buat kalau dia cerita Malaysia ni, kalau tak ada hantu tak jalan. Dia mesti kena ada hantu juga. Dia buatlah cerita-cerita tu, cuma dia ikut gaya yang Islam ajar. Dugaan pula datang, semua pakat lagi, tak nak bekerjasama dengan dia sebab cerita ni nampak sangat macam tak boleh nak pergi. Tuan-tuan, bila dia ikut apa yang Allah suruh, Allah bagi keuntungan luar jangkaan. Dia kata, saya ingatkan untung lebih kurang 8 juta dia Ustaz. Ni tak sangka Ustaz, untung sampai 20 juta. Ni tengah buat, fikir macam mana munafik tu. Saya kata saya ada can, jadi hantu lah. Jadi apa? Jadi bobo. Nak cerita tak gurau dengan dia lah. Nak cerita, dia kata sampai peringkat tak luar jangkaan. Itu sebabnya jangan kita jadi sombong di atas muka bumi. Allah boleh tarik, maknanya dia biasa untung juta-juta, Allah tarik, tak ada untung langsung. Cuma wujud Allah bagi juga balik modal sikit-sikit. Bayangkan kalau Allah ambil langsung, apa akan terjadi? Maknanya muhasabah diri. Kadang-kadang kita ni rasa sombong yang teramat. Kadang-kadang kita pandai sikit pun kita rasa sombong. Sombong dengan ilmu. Itu Imam Al-Ghazali kata, kita jadi sombong dengan ilmu.
kita pangkat. Kadang-kadang kita rasa, alah, kalau kita jadi ustaz, kita sombong. Jadi pensyarah, kita sombong. Jadi perawat, kita sombong. Oh, jadi perawat pun kadang-kadang dia sombong. Dia rasa jalan macam jin lari semua. Pegang tangan tu jadi, pegang tangan dia. Dia jadi riak tuan-tuan, benda-benda macam ni. Macam kawan dia seorang. Dia berlaku pada dia ni. Kawan dia ni perawat juga. Cuma dia bukan Darul Syifa, dia belajar kat Mekah. Selalu kalau dia berubat, malam sampai pagi, berubat hantu, jin lagi semua. Penuh rumah dia. Cumanya satu hari tu, dia ada perasaan. Tahu dia sombong lain macam teman. Dia kata, aku ni sekali pegang, jin lagi. Tu. Lepas tu, suatu hari, dia ni kahwin 3. Dia biasalah perawat ni lebih sombong. Kecuali Datuk Aruddin tak, dia seorang juga. Jadi dia ada 3, dia balik rumah yang kedua. Kebetulan masa dia balik ke rumah tu, biasalah suami isteri kan. Jadi dalam keadaan junub. Baru dalam keadaan junub tu, jiran sebelah ketuk pintu. Ustaz, tolong Ustaz. Kenapa? Anak saya kena rasuk. Oh, tak apa, saya keluar sekarang juga. Dia pun pakai jubah dia, jubah harak yang sangat pendek tu, dia keluar perasaan dia, ni sekejap dah ni, lepas dia kembali pula. Dia pergi, sampai masuk, jin tengok, apa ni budak kena rasuk, tengok, gelap. Sampai dekat kan. Bila sampai dekat, jin tu cakap kat dia, budak-budak yang kena rasuk, dia kau nak ubat aku? Ya, aku datang untuk halau kau keluar daripada ini. Macam mana? Kau sendiri pun junub. Jin pun tahu tuan-tuan. Patah balik dia balik mandi wajib datang. Bila dia datang tu baru dia keluar balik benda tu. Mana sampai tu jin dah cabut dah. Tapi nak cerita, dia ada perasaan sombong. Jin pun tahu tuan-tuan. Tengok benda itu tak payahlah. Kita kadang-kadang sombong tak tentu pasal tuan-tuan. Ilmu yang kita ada, bila kita ada ilmu sikit, kita akan jadi bergaduh. Sebab sombong menyebabkan kita berbalap selama isteri ni. Bab-bab ilmu ni. Yang ni kata bid'ah, yang ni kata tak bid'ah. Allah kalau saling hormat menghormati, selesai masalah. Tapi bila tidak ada hormat, bergaduh semesti. Dalam politik, bergaduh semesti. Sebab apa? Sombong. Sebab semua kata aku pandai dan aku betul. Tak berbincang. Allah kata wasyawirhum fil amr. Berbincang dalam banyak perkara. Akhirnya tuan-tuan dan puan, kita menjadi manusia yang paling rugi. Itu sebabnya manusia yang hebat, dia tidak akan sombong kepada Allah Ta'ala. Sebab Allah kata wa ibadur rahman alladhina yamshuna 'alal ardi hauna. Nabi tak pernah sombong tuan-tuan. Bahkan Nabi saling menghormati antara para sahabat. Kecuali benda itu berkaitan dengan wahyu, Nabi akan agak bertegas agar semua para sahabat taat kepada apa yang Allah Subhanahu wa taala wahyukan. Yang kedua, wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Apabila orang-orang yang bukan Islam ataupun apa yang musuh-musuh Islam nak daripada kita orang Islam untuk buat benda yang Allah tak suka, kita akan jawab apa? Qalu salamat. Mereka akan kata bye-bye, selamat tinggal. Sebab Nabi tak pernah taat kepada apa yang diinginkan oleh orang bukan Islam, khususnya musuh-musuh Islam. Ada orang yang bukan Islam yang baik, tak apa, kita boleh terima. Tapi masalah yang mengajak untuk buat benda-benda yang tak baik. Hari ini tuan-tuan, terlalu banyak perkara-perkara yang tak baik, yang negatif, yang dibawa oleh musuh-musuh Islam masuk dalam rumah kita. Kita masuk dalam TV, macam-macam cerita ada. Cerita-cerita yang tak baik. Dalam budaya-budaya yang tak baik, macam-macam tuan-tuan. Sebab apa? Sebab kita menerimanya dengan betul. Kita kata, tak apalah, saya terima, tak ada masalah lah, kita ni kena biasa-biasakan. Tu sebab budaya-budaya yang tak baik ni dah ada. Dengan caranya kita bergaul dengan sesama manusia, dengan sunnah Nabi tidak lagi diamalkan, makan dengan tangan kiri, itu budaya. Bila orang bersin, dulu kalau dalam Islam Nabi ada, bila bersin, asyam, subhanallah, yang dijawab alhamdulillah, yang tu pula jawab yahdikumullah yuslihu balakum, saling mendoa antara satu sama lain. Hari ini tak ada. Kecuali orang-orang yang belajar agama, okeylah, yang belajar kat masjid, okeylah, dia faham. Katakan excuse me, apa salah asyam, alhamdulillah, excuse me. Tak apalah, ini yang sunnah dia tinggalkan, dia buat, dia tambah apa yang luar masuk. Oh my God,
Tak boleh Allahu Akbar kali. Oh my god. OMG. Ada hak dah dahsyat lagi. OMG lagi. Ingat kan hospital punya tu, kepakaran tu, OMG. Tapi ni nak cerita tuan-tuan, kita ni terima semua apa yang orang bukan Islam bawa. Kadang-kadang yang benda pelik-pelik macam tengok kita Malaysia. Barat buat, Amerika buat American Idol, kita pun masuk Malaysian Idol. Kita buat. Dulu Sehati Berdansa ambil daripada mana? Daripada apa? Latin. Dia berdansa. Kita pun buat juga. Oh, dia kata tak apa, kita buat berdansa ni suami dan isteri mana boleh bawa. Dia suami isteri pun kalau nak joget, janganlah joget depan orang. Hang joget dalam bilik, hang lempar lah, sama-sama lempar. Tak ada masalah. Waktu melekat bini, waktu melekat ke atas, tak ada masalah. Nak buat joget macam mana pun tak ada masalah. Tapi ini berjoget di hadapan khalayak, yang tu pegang ini, pegang ini. Tengok, membawa kepada fitnah. Tengok, siapa yang buat ni? Orang bukan Islam. Sekarang ni tuan-tuan, budaya-budaya, apa tahu, pemakanan. Tuan-tuan tengok makanan-makanan, berapa banyak sumber-sumber yang dibawa daripada barat. Ada. Dia tahu orang Islam tak boleh makan babi. Berapa banyak makanan yang ada babi. Terpas itu sikit ni, dia tak masuklah babi seketul. Dia masuk gelatin, dia masuk minyak, dia masuk itu, masuk ini. Apa nama, pinggan daripada Bon China pernah diharamkan oleh fatwa kebangsaan, fatwa-fatwa negeri Bon China. Sebab apa? Dalam tu dikhawatiri ada ada yang jenis daripada tulang babi. Sebab paling mudah, sebab dia tahu orang Islam tak boleh makan babi. Dia kata ni cara kita nak bagi orang Islam, dia makan babi tanpa disedari dalam ubat-ubatan. Sampaikan masa saya terlibat dengan Pharmaceutical Halal Malaysia. Bila saya terlibat, ada seorang profesor daripada UM, pakar bedah jantung, Profesor Wang. Dia kata kalau mengikut kajian, kalau ikut pada ubat-ubatan, kalau kita pencin, kumpul babi dalam badan, dapatlah seekor. Daripada ubat yang makan. Masya Allah, saya kata banyak betul. Dia kata, ustaz, kita tak sedar ubat yang kita makan tu ada sumber-sumber haram. Nak buat macam mana? Sebab orang Islam tak boleh buat. Ubat mari daripada barat, ubat mari daripada luar, tak bukan daripada tangan orang Islam. Orang Islam kerja gaduh duk bincang, nak kunut ke tak kunut. Oh tu dia bincang. Relax lah bos, hang nak kunut, tak mau kunut sudah. Ni sampai pick-up gaduhnya, ya Allah, orang bukan Islam dah masuk babi dah dalam makan ubat-ubatan kita. Tu buat pergi dekat Arab Saudi. Arab Saudi tu lagi lah. Dia punya ayam dia tak ambil daripada Malaysia. Dia tak ambil daripada negara-negara Islam. Dia ambil daripada mana? Daripada France. Dia ambil daripada Switzerland. Tak apalah, mujur dah, situ-situ bagus. Cuma dia nak cerita, dia punya sardin tu. Bila kita tengok sardin, pernah sekali masa saya belajar tu, saya tengok sardin, dia tulis situ halal, adalah halal, tulis halal macam tu je. Cuma dia tulis tu as-samaku mazbuh bi tariqatil Islam. Ikan ini disembelih mengikut cara Islam. Saya tahu pula dia ikan ini sardin apa buat sembelih cara Islam. Nak cerita sampai peringkat tu dia orang bubuh. Tu sebab yang ada dia packing babi halal dalam apa? Dalam tin. Sebab dia nak bagi orang Islam dah biasa benda-benda macam tu. Dekat hotel-hotel. Kenapa hotel-hotel hari ni dia orang tak nak, orang kata apa, tak nak asingkan kitchen halal dengan kitchen haram? Sebab menyusahkan pertama. Sebab dia, yang kedua dia kata, buat apa kami nak buat kitchen halal, kitchen haram? Sebab dalam hotel kami sendiri tengok orang bukan Islam datang minum arak. Kami nampak orang Islam duduk joget. Kami nampak orang Islam makan tanpa tanya pun halal ataupun tidak. Tengok, dia dah masuk. Lah kali dia orang kata tak payah ambil logo halal, tak payah CJ halal. Nampak? Jadi maknanya mereka ini dah mula terikut-ikut hatta di negara-negara Islam. Apa nak buat? Sebab kita terlalu menerima apa yang musuh-musuh Islam bawa masuk. Budaya, pakaian, budaya-budaya yang bukan Islam, yang barat itulah kita masuk dalam kita punya budaya kita. Dulu kalau kita ikutkan tuan-tuan, pakaian orang muslimah kita sangat beradab. Orang lelaki kita sangat beradab. Hari ni tengok, baju Melayu pelik-pelik. Pakai baju Melayu sampai saja. Baju tak ada, kait seluar pun tak ada. Badan sado. Dia buat jubah sado, jubah adik sado. Kan pelik-pelik tu, dia buat nak nampakkan badan dia nampak tegak. Ni pelik tuan-tuan. Sebab apa? Orang dah mula masuk. Tengok,
Baju Melayu dah tak ada, dia dah bubuh collar pula dah. Baju Melayu ada collar, tengok dia nak hilangkan budaya-budaya kemelayuan. Dan kita budaya Melayu kita kena tunjuk. Orang Arab budaya Arab, macam jubah Arab punya budaya dan sunnah Nabi SAW di zaman dahulu lah. Cuma ni kita budaya Melayu dah ubah, ada collar bagai-bagai. Lepas tu dia buat ada satu baju Melayu saya tengok bawah ni, atas dia kancing, tengah dia kancing, antara dada ni tak ada kancing, dia terbuka dulu. Saya kata mana pergi butang dia tertinggal lubang ke? Dia kata tak, memang style dia Ustaz, bila kita jalan dada terbuka. Kan bengong tu. Apa benda kalau bulu banyak terkeluar bulu sini bulu. Tengok pelik-pelik dia orang buat tu. Sebab apa? Dah nak ikut sangat budaya. Orang perempuan punya pakaian lagi pening kepala tu kan. Lagi pening kepala. Dia buat orang yang jubah Islamik. Tengok jubah orang perempuan kan, dia pernah pakai sekarang ni pakai kain apa? Lekra. Betul ke lekra? Yang melekat ke badan tu? Lekra kan? Lekra. Saya bukan reti sangat kain ni tuan-tuan, saya pakai je. Cuma kain yang melekat tu satu. Yang kedua kain yang licin, yang setting, macam setting. Dia lekat. Kalau zaman dulu jubah ni dia mesti besar, dia kembar. Sekarang tak, dia jubah melekat gitu. Hot lelaki pun sama tak? Dia pakai tak. Ada satu seorang perempuan Allah suruh saya pakai. Dia kata Ustaz boleh tuan pakai nak ambil gambar. Saya nak pakai tu 5 minit. Gitu. Nak buka 10 minit. Melekat. Saya kata tak usah ambil gambar lah, teruk sangat jubah kamu ni. Ada pula buat zip kat sini. Bila kita pakai dia zip, jadi ketat. Badan Ustaz Sado. Betul, sebab ada TV telefon dia kata Ustaz boleh masuk gym tak dalam 2 bulan, 2-3 bulan. Saya kata kenapa? Nak buat satu program bersama Ustaz Sado. Sambil ceramah badan tu. Tuan-tuan, haram tuan-tuan. Dia nak buat, dia nak macam dia nak rosakkan juga pemikiran ustaz-ustaz ni. Tak apalah kita kata tak boleh lah saya cukup lah saya. Nak terima saya seadanya. Apa pula saya nak jadi Ustaz Sado pula? Tak, kalau kebetulan Ustaz tu dah jadi Sado tak apa. Ni buat sebab apa? Sebab nak buat satu program. Orang perempuan ni orang pakai, tengok ketat. Yang ketat ni kain dah nipis. Kain nipis ataupun yang melekat kat tubuh. Bayangkan orang perempuan bila dia pakai seluar dalam nampak bekat. Hak tu imam pening kepala tuan-tuan. Lari semua sejadah ni. Bukan imam sini, imam lain. Dah melekat tuan-tuan. Dah pakai baju yang ketat sehingga nampakkan kain yang bahagian dalam. Nak buat macam mana? Sebab dia kata ini trend. Tengok, sedangkan yang bawa ini adalah orang bukan Islam, orang musuh-musuh Islam. Justru kena berhati-hati tuan-tuan. Sebab inilah yang bahayanya bila elemen-elemen luar ini masuk, dia nak rosakkan orang Islam punya cara hidup, cara yang tidak dibenarkan oleh syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya kita dah lama dah tolak. Macam duduk tu tak apa lagi lah, masih ramai lagi yang buat sampai bawah dada dan seumpamanya. Cuma ya, ada juga yang pelik-pelik. Ini yang bertuduh pun hanya semata-mata untuk apa? Untuk mengikut fashion dan seumpamanya. Itu sebabnya Allah Ta'ala bila ditunjukkan contoh kepada Nabi Muhammad SAW, bila orang Quraisy datang jumpa dengan Nabi, ya Rasulullah, boleh tak kamu sembah kami Tuhan kami sehari, Tuhan kamu sehari? Jawab Nabi SAW menerusi wahyu, lakum dinukum waliyadin. Kamu agama kamu, kami agama kami. Itu je. Sama lah juga pada syariat, sama lah juga pada hukum hakam. Mesti kena ikut apa yang Islam maksud. Kena ada prinsip. Tak ada prinsip tuan-tuan, itulah akibatnya hari ini pemimpin-pemimpin Islam jatuh. Sebab apa? Sebab prinsip Islam tidak dipegang, syariat Islam tidak dibawa dengan betul. Yang mereka bawa adalah budaya-budaya ataupun prinsip-prinsip yang dibawa oleh musuh-musuh Islam. Wa'iyadzubillah. Tuan-tuan perempuan yang dikasih sekalian, dalam ayat 64, sifat yang ketiga yang Allah Subhanahu Wa Taala sifatkan kepada orang-orang yang dikira sebagai hamba Allah, walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Mereka itu, kata Allah Ta'ala, akan sentiasa menjaga solat malam mereka dan sentiasa duduk bermunajat dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan sujud dan wa qiyamah. Sentiasa jaga semayang dan buat sesuatu yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala suruh. Antaranya qiyamah. Qiyamah ni para ulama dia bagikan beberapa definisi. Pertama, orang itu bangun, dia semayang malam, semayang
2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, sebanyak mungkin, selagi mana mereka itu mampu. Ini bagi mereka yang mempunyai kemampuan. Qiyaman juga, selain daripada orang sembahyang, mereka itu juga orang yang boleh bangun saja. Sebagai contoh, orang perempuan yang datang keuzuran, dia tak boleh sembahyang sebab haid, dia tak boleh sembahyang sebab nifas, dia bangun, tuan-tuan, duduk, dia bermunajat pada Allah Ta'ala, minta ampun dengan Allah Ta'ala, dengan berdoa dan seumpamanya. Ini pun salah satu daripada sifat orang yang bertakwa. Mana tu sebab, tuan-tuan, nak bangun pagi ni bukan senang. Memang satu dugaan yang Allah uji, sangat-sangat suka. Tu sebab kalau boleh kita pakat-pakat buat ni, tambah-tambah ni bulan Ramadan nak masuk. Bulan Ramadan sebenarnya mengajar kita untuk bangun malam. Sebab kita pasti akan bangun. Dia akan bangun untuk apa? Untuk bersahur. Itu sebabnya kalau saya duduk kaji, sebab bulan Ramadan kuliah subuh pun penuh juga. Bila kita pergi kuliah subuh, bulan Ramadan berbeza dengan bulan-bulan lain. Sebab bulan subuh tu penuh. Kenapa penuh? Macam sembahyang Isyak. Bahkan sembahyang Isyak pun tak banyak tu, penuh. Kenapa semua pakat ramai ni? Alhamdulillah Ustaz, sebab bangun. Sementara bangun makan sahur, azan bunyi, alang-alang datanglah masjid. Tengok, orang pakat datang masjid sebab apa? Bangun subuh. Dia dah bangun sebelum tu. Tengok, semua pakat boleh datang hidup seluruh kawasan. Bangi, Shah Alam, Juduto, mana-mana tempat, tuan-tuan, habis semua masjid dan surau penuh. Pagi, malam, petang, habis. Sebab apa? Sebab mereka dah bersedia di awal, sebelum waktu subuh. Kenapa hanya pada bulan Ramadan, tidak pada waktu-waktu lain? Pada sebelum selepas Ramadan, kenapa Syawal sudah tiada orang balik, tinggal balik geng-geng yang dah sign untuk mati situ? Mana geng-geng pencin semua yang duduk dalam masjid? Kenapa tidak geng-geng muda tu? Geng-geng muda dah, dia dah tak bangun macam dulu. Pukul 5 semua dah bangun duduk depan ma'idatul ta'am, dia panggil. Dekat meja makan. Dia tak, orang kata apa, tak ada dah. Lepas bulan Ramadan semua bangun, azan baru bangun. Masa tu baru nak mandi, baru nak siap-siap, memang pergi surau, tak sempat, tuan-tuan. Jadi nak cerita, ini apabila kita tidak istiqamah dengan apa yang kita buat. Itu sebab kita boleh belajar pada bulan Ramadan yang akan datang ni. Pesan pada anak-anak, kita bangun pagi tu jangan saja kita, orang kata apa, kita bangun untuk makan. Kalau boleh bangun, sekurang-kurangnya 2 rakaat kita buat. 2 rakaat nak buat ni pun sangat dugaan, besar dugaan dia. Dengan malahnya, dengan dia mikir, tak apalah. Kalau ustaz lagi lah, tuan-tuan, kita kata nak bangun pagi pukul 3, bangun, jam bunyi pukul 3, tak apalah, aku ustaz pukul 4. Bangun pukul 4, tak apalah, pukul 5. Pukul 5, 5.30 lah kali, tuan-tuan, dan 2 rakaat. Padahal awak ustaz lagi patut kena banyak. Ni kadang-kadang ujian yang Allah bagi, dipanggil istidraj kepada umat manusia. Itu sebab kena beringat, takut-takut kita tergolong daripada orang yang terlepas daripada melakukan perkara yang Allah SWT. Benda ni nampak budak bangun pagi, bangun sebelum subuh, tapi itulah yang paling suka. Subuh pun payah bangun, tuan-tuan. Yang keempat, Allah kata dalam Al-Quran, walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'azaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Allah sebut dalam ayat 65 dalam surah Al-Furqan, antara sifat-sifat hamba Allah Ta'ala, yaquluna rabbana shrif 'anna 'azaba jahannam walladzina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyaman walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'azaba jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Mereka ini sentiasa memunajat dan meminta ampun dengan Allah Ta'ala, minta jauh daripada azab api neraka. Inna 'adzabaha kana gharama innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Kita selalu fikir, azab Allah itu sangat pedih. Di mana kita sebenarnya? Dengan amalan yang kita bawa ni, layak tak kita nak masuk syurga Allah Ta'ala? Itu sebab bila kita baca yang syair, ada yang menisbahkan syair ini kepada Imam Syafi'i, ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi. Ayat ni dia macam syair ni, dia bukanlah kita nak kata kita nak duduk kat R&R, duduk tengah-tengah, tak nak masuk syurga, tak nak, neraka tak nak. Kita macam humble kita depan Allah, tawaduk depan Allah Ta'ala. Allah nak bagi syurga sekarang, ya Allah, aku ni banyaknya amalan aku tak cukup, tapi kau bagi juga aku masuk syurga.
Gitulah, sebab kan ada hadis Nabi kata, antum la tadkhuluna al-jannata bi'a'malikum walakinna bi rahmatillah, atau kama qala. Kamu tak boleh masuk syurga dengan amalan yang kamu buat. Sebab kamu ni, dalam satu hadis yang lain, pagi buat ibadat, petang buat dosa. Jadi ibadat yang kamu buat tu habis hilang kerana dosa yang waktu petang. Kamu bertaubat di waktu malam, subuh kamu buat dosa dah. Dia nak cerita dosa tu sentiasa ada. Jadi macam mana kamu nak bawa benda ni depan Allah Ta'ala? Jadi kita macam tak boleh nak masuk syurga. Segarnya, ya Allah, aku ni nak masuk syurga tak boleh. Hanya dengan rahmatmu, dengan syafaat Nabi aku boleh masuk syurga. Jadi tu sebab dalam syair ni, ilahi lastu lil firdausi ahla, Tuhan, aku ni tak layak untuk masuk dalam syurga-Mu ya Allah. Wala aqwa 'ala an-naril jahimi, ya Allah, tapi aku juga tak mampu ya Allah nak duduk dalam neraka-Mu. Tak mampu. Memang tak mampu dengan azab yang cukup pedih, azab yang panas, yang pedas. Ya Allah, ya Rahman, ya Tuhan. Maknanya sampai peringkat tu. Jadi itu sebabnya kalau boleh kita pakat-pakat minta doa, minta dengan Allah tu, muhasabah diri. Ya Allah, aku ni sedara mana aku ni? Boleh tak kita nak masuk syurga dalam keadaan kita, amalan kita macam ni, dengan perasaan yang kalau dalam penyakit hati yang cukup banyak lah. Kalau baca yang kitab Imam Al-Ghazali tu, bab penyakit hati cukup lah. Hati, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Dalam hati ada penyakit, Allah tambah penyakit. Penyakit hati antaranya hasad, tak tinggal dia. Hasad, dengki pada orang, lepas tu sombong, nak pujian dan seumpamanya. Semua tu penyakit hati. Macam mana kamu nak masuk syurga? Tengok, ini pun benda yang Allah Subhanahu Wa Taala uji kepada kita. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala dia suruh kita sentiasa bermuhasabah. Mintalah dengan Allah jauh daripada azab api neraka. Orang yang dekat dengan para ulama, tuan-tuan, dia akan sentiasa bermuhasabah. Dipanggil atabun nafs. Sentiasa bermuhasabah diri, sejauh mana aku ni. Sebab bila kita duduk dengan ustaz-ustaz, dengan ulama-ulama besar, tuan-tuan, bila duduk kita rasa macam Allah, tenangnya jiwa, tuan-tuan. Baru ni saya pergi ke Thailand, jumpa dengan seorang dipanggil Baba Lee, orang alim di Patani. Kita duduk tu, dia bercakap dia cakap ayat Quran, dia tafsir satu ayat Quran tentang azab neraka. Sedih, tuan-tuan. Dia kata kita nak duduk mana? Setara dia, tengok muka dia yang orang lama, orang tua, tuan-tuan. Lepas tu dia Allahu Akbar, dia nasihat tu menyebabkan kita rasa Allahu Akbar, banyaknya dosa. Kita kadang-kadang dia kata beringat. Dia kata tak semesti sekarang ni kita berjubah, kita berkopiah, dekat-dekat nak mati kita masih berkopiah dan berjubah. Tak mustahil Allah tukar kita jadi benda lain. Sebab apa? Sebab amalan kita, sebab perbuatan kita. Sebab kita kena doa macam yang Nabi doa, ya muqallibal qulub tsabbitna 'alal iman. Wahai Tuhan yang mengubah-ubah ataupun yang membalik-balikkan hati, kekalkan kami dalam keimanan. Sebab apa? Sebab kita khawatir dekat-dekat nak mati Allah tarik nikmat. Itu sebab minta bermuhasabah dengan Allah. Ya Allah, aku minta jauh daripada azab neraka dengan perbuatan apa yang aku dah lakukan, dengan isteri aku lakukan, dengan anak aku lakukan. Semua tu boleh menyebabkan kita masuk dalam neraka Allah. Wa'iyadu billahi min zalik. Sebab Allah sebut dalam ayat 66, innaha sa'at mustaqarran wa muqama. Sebab ia adalah jalan yang cukup sedih bagi mereka yang berada dalam neraka Allah Ta'ala. Sifat seterusnya Allah sebut dalam surah 6 ayat surah Furqan ayat 67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Sifat orang yang ketujuh ini, hamba yang ketujuh, mereka ini, tuan-tuan, bila mereka berinfak atau mereka gunakan harta yang Allah bagi, mereka ini tidak membazir. Membazir maksudnya kita menggunakan nikmat itu berlebih-lebihan sehingga ia menjadi tak guna pada kita. Ada jubah sampai ada 20 ke 30 jubah tak pakai langsung, tuan-tuan. Hanya pakai sekali, satu hari je. Kadang-kadang seminggu sekali pakai, kadang-kadang 2 kali. Membazir, maka itu adalah sifat orang yang bersahabat dengan syaitan. Allah sebut innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sebab orang membazir kawan dengan syaitan. Kita tengok, tuan-tuan, kenapa hari ini negara-negara Arab
Yang kaya-kaya tuan-tuan, mereka ni tak ada orang kata apa, keberkatan. Mudah cerita, tak ada keberkatan. Tuan-tuan pergi negara-negara dia orang, berbalak nombor satu, bergaduh. Undang-undang tak ikut. Kehidupan mereka kucak kaki, walaupun dia orang ni faham Al-Quran. Tuan-tuan tengok sifat membazir yang ada. Kalau kaya-kaya sungguh, kalau miskin-miskin sungguh. Tuan-tuan pergi Mekah, cukup tak? Tuan-tuan pergi Mekah, tengok dia makan nasi Arab kan. Satu talam tu kita orang Melayu boleh makan 3 orang. Tak? Sebab saya kalau bawa Jumaat, orang popok ni nak makan nasi Arab, kambing, kadang-kadang nasi unta. Jadi memang kena pergi dengan orang lama lah. Pergi makan nasi unta. Makan nasi unta RM40. RM40 kita orang Melayu tu kan, boleh makan 4 orang dalam satu talam. Apa? Orang Arab seorang ke? Dia makan seorang. Saya mikir kata, kenapa kau tak minta portion kecil? Tak. Banyak membazir. Lepas tu dia makan kau daging tu, ya Allah. Lepas tu dia makan sikit, dia lepak tu dia keluar. Nasi berterabu. Takkanlah kamu tak belajar. Nabi ajar makan tu dengan penuh tata tertib, dengan pakai serban, pakai jubah, kamu makan dia. Tak kemalu kamu depan Allah Ta'ala. Quran kamu faham, hadis kamu faham, makan macam tu. Kalau seorang dua tak apa, semua tuan-tuan pergi pergilah kedai dia orang makan. Berterabu. Dia orang tak boleh nak disiplin mengikut sunnah Nabi SAW. Cakap pandai. Bila kita semayang, tak kunut dia marah, dia kata kita kunut, dia kata kita bid'ah. Tapi dalam bab tu dia pandai lah. Tapi dalam bab nak jaga hak orang miskin, tak ada langsung tuan-tuan. Yang kaya-kaya sungguh, yang miskin-miskin sungguh. Itu sebabnya kita ni jangan terlalu buat perkara yang Allah larang, antara membazir. Itu sebab kalau nak buat, nak beli sesuatu, belilah mengikut keperluan. Hari ni kalau tengok ada sekali saya baca dalam yang Bank Negara maklumkan, hampir 80% yang muflis itu adalah penjawat awam, hanya kerana kereta yang mereka beli. Sebab bila mereka membeli itu, dia tak fikir bahawa ini perlu atau tidak. Baru start kerja dah mula beli kereta yang lebih mahal. Patut apa salahnya kamu mula dengan kancing? Tak, kereta kanch, malu sikit nak sebut kancing. Kanch, nak apa kanch? Benda kan kanch, kancing. Tak, kalau klis, dia bagi klis tak, klis. Malu nak pakai. Dia kata malu ustaz pakai kereta tu ustaz. Kita nak tunjuk depan bakal bapak mentua pun sekarang. Dah, sebab apa? Sebab kita dibudayakan. Nak kahwinkan anak, kahwinlah dengan yang ada kereta, yang ada rumah, yang ada kejawatan. Ni masalah. Mana ada jawatan? Budak keluar universiti tu ramai-ramai tu semua tak ada kerja lagi. Pergi temu duga tak dapat, minta maaf, duka cita dimaklumkan. Sebenarnya tak ada jawatan lagi. Yang cek halal Malaysia, negeri Selangor sajalah tak cukup 50 pergi jawatan. 50 orang tak cukup untuk pergi cek, untuk buat apa? Buat spot check. Kilang tu halal ke tak halal. Mana ada, tak cukup 50 orang tuan-tuan. Nak ambil kerja, nak bayar gaji apa? Sebab yang tua tak pencet-pencet. Jawatan makin kecil. Bukan orang sini, orang lain. Tuan-tuan dah pencet semua. Tak baik. Jadi macam mana orang muda nak start kerja? Macam mana? Sebab ini kadang-kadang benda yang menyusahkan. Jadi akhirnya tuan-tuan, mereka ni dia jadi macam mana? Dia dapat duit sikit, aku belilah kereta. Dapat duit sikit, dia tak fikir aku ni kerja tetap ke tak tetap. Ni ada seorang student dia baru kerja tak tetap pun, orang kata apa, kontrak. Terus ambil kereta Honda City. Kontrak gaji masa tu 1,800 campur apa tu 2,000 lebih. Honda City. Baru-baru ni ekonomi gawat, kena berhenti. Dia kata, ustaz, tolong ustaz, saya tak ada PT ustaz, tolonglah cari orang boleh mengajar. Dia kata, saya nak mengajar Quran, tak apa dah, rumah orang-orang sekian. Saya kata, tak apa dah ustaz cari. Dia kata, mati ustaz dah 2 bulan tak bayar kereta. Bulan ketiga kena tarik kereta dia. Saya kata, kenapa kau beli kereta Honda ni? Dia kata, ustaz, ingatkan panas sepandang, apa dia sebut? Panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Dia orang gitulah keluar. Saya tak ingat sangat benda gini tuan. Tak, sebab kita duduk dengan awak Arab ni. Tapi tak apalah. Nak cerita bagi,
Hujan, tengok, kena buang kerja. Dia kata tengok 2 bulan tak bayar rumah, duit tak ada. Sebab apa? Saya kata kenapa tak beli kereta kecil-kecil dulu? Beli hok yang tu harga 15,000, 10,000 kereta-kereta kancil kan banyak jual tepi jalan. Ui, kata ustaz, malu ustaz nak bawa kereta tu. Kadang-kadang nak buka tingkap pun tak boleh ustaz. Mu tak tahu aku dulu masa sebelum tu naik motor Honda Kak je. Kan pergi kat UKM. Lepas tu pergi ceramah apa ni? Jadi imam dekat Masjid Surau Al-Madani tu. Naik Honda Kak dia tu kan. Honda Kak pun pinjam adik ipar ni. Minjam. Sekarang ni ada lah. Kita tu tak ada sikit-sikit lah. Lepas tu belilah Kelisa. Lepas naik Kelisa. Kelisa sampai hari ni tak jual. Ramai orang minta. Baru ni isteri Datuk Agus pun tanya rumah saya, tak mau jual ke? Kenapa? Nak pakai Kelisa. Minat betul Kelisa. Tengok benda dah tak ada, semua orang pakai macam ni. Tapi saya cakap orang rumah jangan jual. Sebab ini kereta mula-mula kita. Kenangan lama. Seperti mana isteri pertama kita jaga, begitulah juga dengan kereta yang pertama. Gitu. Tapi isteri tu tak boleh nak kira lah. Isteri tu sampai bila-bila kita jaga tuan-tuan. Isteri pertama jaga, isteri kedua tinggal. Tak boleh tuan-tuan. Tapi cakap tu macam ada 2 dah. Aduh, berat tuan-tuan. Jangan membazir. Itu satu, membazir. Walam yakturu, jangan pula selalu kedekut. Ada pula terlalu kedekut tuan-tuan. Saya pun untuk perhati, lagi kaya, lagi kedekut. Ini masalah dia lah. Dia takut duit dia habis. Takut duit habis, takut. Saya bukan tak ada orang dalam telefon ni. Banyak, ramai juga orang kaya. Jutawan berapa ramai. Banyak yang call, saya yang call dia, bukan dia call saya. Dia tanya hukum SMS dan WhatsApp. Kita nak jawab kan, bukan larat nak jawab. Sebab kalau dia tahu kita baca tak baca nombor WhatsApp tu, sebab kita save nombor dia. Dia pun baik juga dengan kita di WhatsApp. Saya pun nak balas balik hukum ni, takut nanti salah erti. Sebab nak jawab tu dah jadi satu page surat khabar. Jadi saya kata tak larat aku nak tulis. Pun kita call. Patut dia tahu dah kita call tu nak jawab soalan dia tu. Lagi sedap dia bertanya soalan. Patut dia call lah balik. Tapi mujurlah ada Celcom. Bayar RM80, telefon unlimited. Jadi tak adalah kisah sangat tuan-tuan. Bagus Celcom. Puji sikit Celcom ni tuan-tuan. Orang Melayu, orang Islam dia ni. Tapi nak cerita, ni lagi kedekut, membazir. Dia kata buat apa, call kata membazir. Padahal free je pun, duit banyak, lagi dia kedekut. Tambah-tambah bila kita ada duit nak kongsi untuk masjid. Saya tertarik ada satu quote ayat saya baca, RM50 sangat besar bila sampai depan masjid. Nak masuk dalam tabung, besar kan, mikir besar. Tapi bila pergi kat pavilion 50, nothing. Saya pergi ada masuk di jalan pavilion. Orang kata hebat sangat pergi pavilion tu kan. Tengok, sebab saya dengar Datuk Badishah, dia kata dia pergi kat pavilion. Dia tengok kacik kuku. Saya pun pergi lah tengok kacik kuku. Tengok kacik kuku pelik tu kan. Pergi kat kedai biasa, tengok kacik kuku. Berapa harga kacik kuku? Pengetik kuku tu selalu kita beli berapa? Berapa? RM3. Dah masuk GST tu. RM4 sekali dengan GST contoh. Sana tuan, bukan RM4, RM89.99. Kecil kuku kecil je. Saya kata kenapa mahal sangat ni? Dia kata ni best seller tau. Best seller. Apa istimewa ketik kuku ni? Dia kata sama, cuma dia bila kita ketik dia putus. RM4 putus. Tapi nak cerita sebab jenama. Lepas tu cantik, berkilat lah kamu punya kaca kuku. Lain sikit lah nampak dia, panjang sikit. Beli kat pavilion. Lain kat tu. Nampak kembar kan lain kan. Beli kat pasar malam. Padang pun. Padang pun. Padahal sifat dia berbeza. Yang beli kat pasar malam tu dia bulat ke atas. Katakan beli kat pavilion dia manjang, dia muncul gitu. Nak sikit, bila sebut nama tu lain tuan-tuan. Ni kita kadang-kadang bila pergi ke pavilion RM50 is nothing. Minum kopi dekat RM60. Sebab ada seorang sahabat, dia bawa saya pergi nak jumpa kat mana, dekat KLCC. Dia kata jadi bila pergi tu minum lah, kita minum. KLCC ni banyak tempat yang saya pergi. Ada semua orang belanja lah. Ada yang tak masuk akal di satu tempat tu, memang tak masuk akal. So
Dia punya kopi saya RM100. Oh ni okey lah. Ni saya pergi, ada seorang sahabat ni minum dekat satu apa nama ni, kopi tu. Kita duduk tu, ambil kek sikit, ambil white coffee. Saya white coffee, yang dia pun dia ambil apa tak, teh apa benda lah. Masa sampai bil tu kan, RM69. Saya kata, wah, minum petang RM69. Oh, dia kata sini biasa kata. Sini RM50 tu tak ada apa. Cuba RM50 datang masjid. Jarang orang datang masjid bawa RM50. Dia bawa RM1. Itu common. Tu buat masa kira duit Jumaat, kecuali Anwar pula. Anwar okey RM50 semua dengan cerita. Jarang jumpa RM1 je. Masa kira tu semua RM1. Nak jumpa 10 memang bayar. Pernah berlaku je kat Johor. Ni jadi kat saya ni Johor. Baru kan bulan lepas. Bila kan kita buat kutipan, saya forum untuk apa, untuk cari dana masjid baru siap, cuma aircon tak bubuh lagi. Jadi nak bubuh aircon tu makan duit juga. Nah, selain daripada adalah tambah-tambahan. Jadi dia panggil saya Ustaz Hastin Bollywood dengan Ustaz Abdullah Khairi, forum dekat sana, nak tarik crowd lah. Bila tarik crowd, alhamdulillah malam tu saja hampir dekat 10,000 orang kan malam tu forum. Jadi kita buat kutipan. Bila buat kutipan, kita kata, tuan-tuan, mari kita sama-sama menderma. Jadi takkan orang bawah derma kita tak derma. Kita pun, saya pun tak hari tu panggil, Dik, mari naik atas. Budak-budak yang pakai vest tu, seorang tu, mari Dik, mari naik atas. Bagi kami kat atas pun nak bagi juga. Jadi ustaz-ustaz ni pakat cari duit lah kan? Tak prepare nak bagi duit. Mana boleh, kita prepare lah kita pun. Cik, sedar kita buat kita dah hantik. Ustaz tu tu ambil duit, cari duit. Dia mari bayar ustaz ni. Saya pun buka duit, buka beg tengok-tengok. Ada RM50, ada RM10, RM60. Tuan-tuan, dugaan cari hobi tu tak ada. 10, 50. Pegang 10. Hai. Aku start takkan 50, 10 je. Pegang 50. Hai, banyak pula 50 ni. Tengok. Syaitan. Ni ustaz tuan-tuan. Kalau tak ustaz macam mana? Ni ustaz fikir, hai, innan nafsa la'ammaratun bisu. Nafsu ajak buat benda tak baik. Ustaz tak ustaz, pegang 50. Banyak tu, kau ingat sikit ni, banyak tu. Pegang 10, lawan 10 je. Kau ustaz mana boleh bagi ni, bagi 10. Pok, pegang. Budak tu mari 50. Rak masuk dalam gandum tu. Alhamdulillah bagi 50. Syukur aku dapat lawan juga. Tengok dalam beg, rupanya tersangkut 10 juga. 60 pergi tu kan. Allah, pergi semua. Tuan-tuan, ni kadang-kadang tengok, nak cerita, benda tu jadi susah. Tengok, kita duduk gaduh 10 ke 50, 10 50 belah kali. Tangan tersangkut, dua-dua 60 saya ambil, 50 dengan RM10 masuk dalam kancur. Tapi nak cerita, dugaan RM50 dan 10 jadi dugaan. Tapi itu sebabnya tuan-tuan. Saya ingat saya seorang, saya sembang dengan Ustaz Syed Indonesia. Ustaz Syed kata, dia kata, anak kena juga Syed. Anak pun kena juga. Masa bulan Ramadan tahun lepas, ada RM5, ada RM50. Derma untuk Mahat Hafiz. 5 ke 10, 5 ke 50, 5 ke 50. RM5 kecil sangat. Dia kata aku bagi RM50. Kata Allah, untuk RM5. Kata Allah, 50. Aku nak buang minyak macam mana RM5? Dia sebab nak buang minyak. Lepas dia pergi tu bukan pergi ceramah, dia pergi mendengar ceramah. Kata aku nak buang RM5, bubuh lah, kena pergi bank lah pula. Dia bawa estima, nak kena buang RM5. Rasa apa tuan-tuan? Tak ada apa, dia sengih RM5. Dia kata aku nak pergi bank ni, nak pergi bank ni malas ni kata. Kena balik hotel ambil kad, pergi pula ke bank. Dia kata tak apalah. Lepas habis tu, dia orang kenal. Lepas ustaz tu ceramah, ada seorang ustaz tu ceramah. Orang tu kenal. Dia kata, ustaz mari kita pergi makan. Pergi makan. Dia pun pergi. Dia kata tak apalah saya datang dengan ceramah. Tak apa ustaz mari pergi makan juga. Pergi dia orang bawa makan ikan bakar. Makan ikan bakar ni, dia makan tu habis satu meja tu ada kot dalam RM500 ke RM600. Sebab ramai AJK masjid makan. Di Johor ni makan pertama dulu. Ikan besar makan. Jadi rupanya semua pakat standby nak bayar ni, berebut ni. Jemaah ni berebut nak pergi bayar. Makan, saya bayar. Dia ada seorang tu, saya bayar.
Ada seorang tu senyap. Rupanya senyap tu dah bayar dah. Dia tu kata bayar, saya bayar. Dia nak pergi bayar, dia tengok Allahu Akbar, orang yang senyap tu bayar dah. Dia dah letak dekat cashier 800. Orang tu datang bayar bagi-bagi je. Oh, maknanya berebut nak bayar. Falyatanafasil mutanafis. Kita kalau tengok makan, ya Allah, ikan besar, tak apalah, kita jadi bayar. Ni dia orang berebut tuan, 5-6 orang berebut nak bayar. Nak raikan ustaz-ustaz nak makan. Tuan-tuan, dah bila orang yang senyap tu bayar, yang bising ni, saya bayar tu. Marahlah dia. Marah tak boleh bayar tuan. Kenapa bayar Syekh? Jangan buat begitu Syekh. Saya dah bawa duit ni. Minta maaf lah, saya dah letak duit dulu lagi. Dia tu senyap. Minta maaf, saya bayar dah. Janganlah bawa macam ni, ambil duit saya. Saya kalau dah bagi, saya takkan keluarkan lagi. Tinggal situ dia. Duduk gaduh-gaduh lah kali apa buat. Orang yang nak bayar, bersungguh nak bayar dia. Ustaz, dia jumpa Ustaz Syed Nisham. Tadi saya nak bayar sangat Ustaz. Sekarang ni saya tak gamak Ustaz pegang duit di dalam poket dia. Ustaz ambil, puk dalam poket. Ustaz Syed, jangan, tak nak sajalah, masa dalam poket dah. Jadi dia pun nak pergi bawah minyak, pergi bawa estima dia nak pergi bawah minyak, bawa keluar, tengok 100 ada 5. Dia kata, ya Allah Syekh, aku letak 50, Allah bagi 500. Menyesal aku tak letak semua sekali. Nak cerita Allah tu bagi, Allah tu maha kaya. Sebab jangan kita terlalu terikut, dan jangan juga kita terlalu memboros. Ada seorang memboros sangat pun tak boleh juga, terikut sangat pun tak boleh. Pertengahan, fikir dalam melakukan segala perbuatan yang ia boleh memberi manfaat di akhirat kelak. Tuan-tuan puan yang dikasihi sekalian, sifat yang terakhir Allah sebut dalam surah ayat 68, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Sifat yang paling penting kat sini Allah rumuskan keseluruhan. Kamu ada yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, tapi yang keenam tak ada, kamu tetap tak boleh masuk syurga. Apa dia? Jangan mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang terakhir, sifat terakhir, kesimpulan keseluruhan. Jangan syirikkan Allah. Hari ini tuan-tuan, kita syirikkan Allah cukup banyak tanpa sedar. Bahkan bila kita baca balik bab akidah tuan-tuan, Allahu Akbar, minum air. Kita minum air. Saya pun bila baca balik buku-buku lama kita belajar, baca balik, oh, aku minum air juga. Tambak semua tengok panah, dia pergi kat satu panah, ataupun dia ambil daripada 7 panah tu, dia tembak, dia ambil dia tu, dia cabut kertas sini, tengok, oh, musafir. Dia akan pergi musafir. Sekarang ni orang buat macam ni, khurafat moden yang telah diislamisasikan, mengislamikkan khurafat. Macam mengislamikkan syirik lah ni. Macam mana dia buat? Semayang istighfarah, semayanglah 7 kali. Jadi 14 rakaat. Ya, 14 salam. 7 salam. Jadi kamu semayang rakaat istigharah yang pertama 2 rakaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tulis musafir. Letak bawah sejadah. Satu. Semayang lagi. Habis maknanya kalau 7 kali, 7 kertas bawah tu. Musafir tak musafir, musafir tak musafir, 7 kertas. Habis semayang berdoa pada Allah, dia kata. Doa, ya Allah tunjukkanlah yang kebenaran. Masukkan tangan di bawah sejadah, gocang. Ambil satu. Tengok apa benda yang ditulis kat situ. Tulis musafir. Kalau musafir, mata kamu musafir. Tengok, dia mengislamisasikan benda yang khurafat. Cukup banyak. Itu sebab tuan-tuan, jangan syirikkan Allah Subhanahu Wa Taala dalam apa jua keadaan sekalipun. Ya. Bahkan hatta kalau nak jaga kereta baru pun, baru ni ada seorang sahabat kita. Dia kata, ustaz, dia bawa stocking baby. Stocking baby dia suruh doa. Dia kata, ustaz, betul doa ni. Doa jauh daripada bala. Saya kata, kenapa tu stocking baby? Selalu orang bawa datang baby, kita tahnik kan dia. Ini stocking saja. Kata, ustaz, ni stocking ni saya nak ikat kat exhaust kereta. Apa salah? Saya baru beli kereta ustaz, Honda Accord. Jadi nak lekat, orang kata kalau kita bacakan doa letak kat exhaust kereta tu, exhaust ni tempat asap keluar. Dia tempat keluar bala dan meninggalkan bala, dan stocking itu akan ikut kereta dan menjaga kereta sebaik-baik mungkin. Saya belajar dekat Arab dia. Saya kata, kau tahu tak? Ni, duduk Arab 12 tahun.
Kereta kat Arab bukan saja stocking, kasut budak pun ada. Kereta Arab paling banyak kemek. Itu dah bubuh macam-macam tu. Stocking lah, kasut budak, kemek lagi banyak. Maknanya kau jangan percaya lah. Cepat sangat nak percaya. Jangan duk percaya bukan-bukan. Letak stocking bawah gantung. Dia kata itu semua khurafat tu. Tengok budaya kita tuan-tuan dah biasa sangat. Nak jadikan anak soleh, jadi anak tu ustaz, tanam uri kat mana? Kawasan masjid. Sebab ada dah tanya tu, dia kata ustaz, ayah dulu tanam ustaz punya uri kat mana? Memanglah betul ayah dia tanam. Sebab ayah dulu kan, dia tanam kat tu Masjid Abu Bakar Bangsa. Itu uri saya ada kat situ tu. Cari tak jumpa lah kat mana kan? Oh ni banjir besar, hilang lah uri aku tu. Tapi nak cerita tanam kat situ, saya kata memang dulu, zaman dulu memang macam tu. Oh tu sebab ustaz jadi ustaz ni kali. Dok kalau gitu tu letih. Mana ada Allah kata kalau nak jadi anak, jadi anak soleh, apa jadi anak ustaz letak tanam uri, tak ada kaitan. Kalau dulu kan, mak saya kata kalau nak masuk ke universiti, letak pensel. Tanam tu letak dalam pensel, letak rubber. Budak pandai budak tu. Sekarang orang tak belajar pakai pensel dah. Orang pakai iPad, letak iPad kau bagi tahu. Tanam kat mana bagi tahu. Nanti saya tunggu sekejap. Saya buka gali balik, ambil iPad bawa balik. Letak sekali dengan charger sekali kata. Tuan-tuan abang ni, jangan terlalu buat benda-benda khurafat. Bahkan benda-benda ini boleh membawa kepada kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, mentera-mentera dan sebagainya. Dan saya rasa benda ini lebih maklum lagi ya, Datuk Arundin mendekat selalu memesan jangan buat benda-benda yang bukan-bukan. Bahkan ia boleh membawa kepada kita mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, dan akhirnya semua amalan kita dikira sebagai haba mansura, sia-sia dan tak dikira oleh Allah Taala. Justru tuan-tuan puan yang dikasihi sekalian, semoga dengan 6 sifat yang Allah sebut dalam surah Al-Furqan boleh menyifatkan kita tergolong daripada hamba-hamba Allah Subhanahu Wa Taala yang taat kepadanya. Cuma nak istiqamah tu, kita tahu benda tu adalah tanda-tanda orang yang beriman, orang yang dikira sebagai ibadur rahman, hamba Allah. Cuma yang kita tak istiqamah untuk berbuat demikian. Justru mari kita sama-sama pakat-pakat buat, tuan-tuan. Kita sama-sama menghidupkan budaya-budaya yang Nabi SAW hidupkan, dan kita ajak anak-anak muda juga untuk minat benda-benda macam ni. InsyaAllah Allah akan murahkan rezeki. Tambah-tambah zaman sekarang zaman gawat. Walaupun ada yang kata kita tak gawat, sebenarnya kita gawat dengan rumah yang mahal, yang luar biasa. Semalam Farah Fauzana kata dia beli rumah dekat dengan TV3 tu, dia beli 10 tahun dulu 180,000 je. Sekarang dia kata ustaz, saya tanya harga dekat 1.1 juta rumah tu. Padahal rumah tu orang kata rumah pangsa. Dia beli dah 1.1 juta. Adalah orang nak beli. Jadi nak cerita, kita dapat pinjaman 500,000, nak beli rumah 1 juta, dah ada 500,000 kena bayar cash. Mana anak-anak muda kita mampu? Jadi bagi tahulah kat mereka, nak murahkan rezeki ni tak lain dan tak bukan banyak kamu najak kepada Allah Ta'ala, tak mustahil. Benda dah jadi nak jadi, tapi kita kena fikir, muka Allah buka pintu rezeki kot lain lah pula, mungkin dapat rezeki kot lain dah. Jadi buat benda-benda ni kita kena banyak bermunajat dengan Allah agar Allah balikkan semua ni ya, kegemilangan umat Islam, ekonomi kita balik kepada sedia kala. Sekarang semua tidak tak menentu ya, duit suatu ketika tu, dalam 4-5 bulan dulu, duit kita kat Filipin tak guna so, tak boleh pakai, tak tukar duit Malaysia ke duit Filipin, tak boleh, kita tengok. Jadi jangan sampai peringkat macam tu. Kita minta biar Allah balikkan semula. Anak-anak kita ni nak kerja, biar dia memudahkan dapat kerja. Bila dapat kerja, biar dapat tetap. Sekarang ni semua dapat kerja ramai, tapi semua kontrak, anytime boleh kena pecah bila tidak ada duit. Jadi tuan-tuan puan, benda macam ni kita kena banyak bermunajat dan minta dengan Allah Ta'ala, dan kita kena istiqamah dengan apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Semoga Allah memberi nikmat yang berterusan kepada keturunan dan anak-anak bangsa kita, insya-Allah. Apa yang baik daripada Allah, yang kurang daripada saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma yassir wa la tu'assir ya arhamar rahimin. Allahumma ij'alna min an-najihin wal faizin ya akram al-akramin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin
wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allah, siap ya? Doa ni ya? Oh, nanti lah. Roh, dia roh. Masih dia. Dia tak ada.